Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur pada Allah atas nikmat serta limpahan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita dapat berkumpul dalam episod yang terakhir pengajian fiqh manhaji, bab berkaitan ataupun bab besarnya adalah ahwal syakhsiyah ataupun fiqh munakahat, yang mana kita berada di bab yang terakhir, bab keturunan, dan begitu juga ada subtopiknya berkaitan dengan anak pungut ataupun anak angkat. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita nak tahulah bagaimana kita nak sabitkan keturunan seseorang itu sendiri. Ya, baik, pengenalan berkaitan dengan keturunan ini. Keturunan bermaksud kaum keluarga, iaitu merupakan asas penting dalam menentukan pelbagai hukum seperti harta pusaka. Keturunan inilah yang boleh kita nak sabitkan dia berhak tak dapat harta pusaka. Anak angkat tak berhak, tapi bab-bab lain boleh lah. Ya, perkahwinan, siapa nak jadi wali nasab, ya, halal dan haramnya, maksudnya daripada keturunan kita tahu siapakah wanita yang diharamkan selama-lamanya untuk bernikah. Begitu juga daripada keturunan jugalah untuk sabitkan siapa yang berhak menjadi wali, dan begitu juga wasiat dan seumpamanya. Ya, oleh itu bukti-bukti susul galur keturunan itu perlulah jelas dan mantap apabila menimbulkan kekeraguan, kecelaruan. Macam mana kita nak buktikan nasab seseorang itu? Ya, dia ni anak kepada tuan fulan bin fulan, anak kepada fulanah binti fulanah, ya, binti fulan. Ya, bagaimana nasab di antara dua orang dapat disabitkan dari segi syarak yang memberi kesan kepada hukum itu? Macam mana nak kenal? Ya, daripada hukum syarak tu ada cara-caranya. Islam, Al-Quran dan Sunnah ada sabitkan bagaimana nak kenal keturunan seseorang itu. Ya, baik, pensabitan keturunan mestilah dengan penyaksian. Yang pertama sekali, ya, jadi syarat penyaksian itu mestilah dua orang lelaki yang memenuhi syarat-syarat sah. Ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam bab nikah. Ya, maksudnya orang tu bukan fasik. Kalau dia tu peminum arak, orang yang tak semayang, dia kata aku menjadi saksi bahawa dia ni adalah anak kepada fulan ni, tak boleh. Sebab apa? Kau ni minum arak, tak dipercayai. Ya, bukanlah di kalangan orang gila. Ya, begitu juga bukan di kalangan orang kapiak. Orang kapiak tak boleh nak jadi. Ya, jadi memenuhi syarat yang mana dia itu memperakui bahawa itu dia ni adalah anak fulan bin fulan ataupun keturunan fulan bin fulan. Mesti ada dua saksi yang adil. Saksi adil tu mesti memenuhi di Islam. Ya, lepas tu dia akil baligh. Ketiga, mestilah dia tu adil, bukan fasik, bukan pelaku dosa besar. Ya, dan keempat, mestilah dia waras, bukan orang gila. Ya, dan kedua, ikrar. Ikrar ni adalah mengaku seseorang yang lain bahawa dia adalah keluarga. Contoh, seorang lelaki berkata, aku mengaku bahawa Z itu anak aku. Ya, kata orang tujuh, dia kata, awak pergi, kamu yakin ke ini anak kamu? Ya,
aku tengok macam bini kau ni berzina ya apa semua. Tak, aku mengaku ini anak aku. Okey, as long bapa dia mengaku itu adalah anak dia, cukup. Tak perlu lagi pakai DNA, tuan-tuan. Ada nak ambil DNA, tak payah. Kalau si bapa dah mengaku, dah cukup. Ya, kalau pakai DNA pun, DNA tidak diambil kira, tuan-tuan. Ya, sebab apa? DNA bukan pensabitan syarak. Ya, mungkin dia boleh membantu, ya, tapi untuk sebagai satu kapasiti, dia itu sudah dinyatakan bahawa dari segi sudut pengakuannya memang dia itu adalah anak dia, cukup memadai. Tak perlu lagi nak DNA, tuan-tuan. Ya, macam mana kita nak tahu syarat sah ikrar itu? Ya, baik diperakui dengan bukti yang benar. Syarat ikrar, syarat perakuan yang benar mestilah dengan bukti yang benar. Contohnya, dua orang mengaku bahawa mereka ialah anak beranak pada umur yang munasabah. Jika peringkat umur mereka tidak boleh terima sebagai bapa, maka ikrar mereka tidak sah. Contohnya lah kan, ya, bapa umur 45 tahun, dia mengaku orang umur 40 tahun tu anak dia. Tak masuk akal. Mana mungkin orang 5 tahun dah ada anak dah. Ini tak masuk akal, tuan-tuan. Ya, lepas tu munasabah dari segi sudut apa, dia tak bertemu dengan isterinya 5 tahun ataupun 7 tahun, 3 tahun, tak memungkinkan. Memang tak. Ya, katakanlah dia hilang bertahun-tahun, tiba-tiba balik isteri dia mengandung. Ini anak saya. Itu satu penyaksian, pengakuan yang tak boleh. Ya, kedua, syarat kedua, ikrar ataupun perakuan yang sah diperakui oleh syarak. Ya, syarak tidak mengiktiraf sesuatu ikrar jika anak yang diperakui itu diketahui imam bukan dari keturunannya. Ya, hal ini adalah kerana keturunan sabit pada seseorang itu tidak berpindah pada menerusi orang lain. Macam tadilah, bukti tak cukup. Dia nak mengaku, kata tak masuk akal, ini bukan anak kau, tak boleh saja-saja. Ya. Tapi kalau ada bukti yang boleh mensabitkan dia itu adalah anak kepada si fulan, dia mengaku, tak apa pengakuan itu. Ya, dan diperakui oleh orang yang diikrarkan. Maksudnya orang yang diikrarkan membenarkan kata-kata yang berikrar dengan syarat orang yang diikrar itu mukallaf. Ya, sebagai contoh, katakanlah dia mengaku bahawa dia itu anak aku. Yang diikrarkan anak tu, ya, itu bapa aku. Dengan syarat dia tu mukallaf, dah sudah akil baligh. Ya, sebagai kesyarakat untuk membuat perakuan. Hal ini adalah kerana dia berhak menentukan keturunannya yang lebih mengetahui daripada orang lain. Dia tahulah. Dia tidur dengan isteri dia bila, dia tahu isteri lahir bila, dia tahu macam mana kiraan bulannya, macam mana memungkinkan dan sebagainya. Dia kenal isteri, dia tak mungkin berzina dan seumpamanya. Itu sudah memadai. Ya. Baik, berikrar bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ini tak boleh. Ya, dia tak boleh berikrar. Contohnya dia kata, kalau awak ngaku saya ni anak awak, saya bagi awak 1 juta. Dia tak boleh. Ya, macam ni tidak sah. Dapat faedah ke ataupun nak dapat keuntungan, mungkin dia boleh tipu orang, tetapi perkara itu tidak sah. Ya, maka perkara ini, contoh dia kata pemuda kaya yang meninggal dunia untuk dunia itu adalah anak aku, tak boleh. Ya, contohnya lah, yang meninggal itu anak aku, tiba-tiba mengaku anak dia pula. Ya Allah, kata ini tidak boleh diterima dan tidak dianggap sebagai ikrar walaupun persaksian, sebab orang tahu bukan anak dia. Ya, kemungkinan besar memang dia ni atas dasar untuk mendapatkan satu perkara yang atas dasar persaksian. Ya, ada macam-macam cara lah yang dibuatkan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah SWT. Sementara penyaksian pula diterima sekiranya tidak bertujuan untuk mendapatkan faedah atau mengelakkan mudarat bagi saksi. Ya, kalau dia paksa sekalipun kena ugut, aku terpaksa mengaku yang dia tu anak aku, tidak kena bunuh, pun tidak diterima juga, tidak boleh disabitkan nasab seseorang itu sendiri. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, perakuan orang ramai. Ya, perakuan orang ramai itu juga penting, tuan-tuan. Orang ramai memang dah tahu dah, contohnya satu kabilah mengikrarkan. Ya, ini berlaku kes bagaimana seorang cucu Rasulullah, cicit Rasulullah, Ahmad Al-Muhajir ilallah, dia antara keturunan Nabi yang pertama sekali berhijrah ke Yaman. Dan dia sampai dekat Yaman, lepas tu dia kata, aku ni adalah keturunan Bani Hashim Rasulullah. Orang tak percaya. Dia bawa ahli keluarga dia 70 orang, dia tak percaya. Ya, so tak percaya. Lepas tu dia bawa wakil daripada orang Yaman itu, bawa pergi ke Basrah.
Pergi ke Basrah, dia bawa lah ramai-ramai orang Hadramaut pergi Basrah, jumpa orang sana, ya, untuk kata, siapa aku? Orang Basrah yang kenal dia kata, engkau lah Ahmad Muhajir, keturunan sekian-sekian sampai kepada Ali Zainal Abidin bin Husain binti Fatimah wa Ali, ya, binti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So orang kampung dia semua memperkatakan bahawa dia adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang lah, semenjak itu dinobatkan, ya, para sahadah habaib dekat Hadramaut itu dikira keturunan. Ini sejarah lah, bukan kita nak kata berbangga ke keturunan, tidak, tapi sejarah bagaimana perakuan kabilah yang besar mengatakan bahawa dia keturunan sekian-sekian. Ia juga dikira sebagai pensabitan ataupun kampung tu kata, ya, ini anak siapa? Ini anak orang tu. Sabit keturunan dia. Dia ni cucu pada tu. Sabit keturunannya, tuan-tuan. Ya. Jadi ini tuan-tuan dapat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan sebagai syarat bagaimana kita nak mensabitkan keturunan. Ya, keturunan itu masuk akal lah. Kalau tak masuk akal, maka itu tidak dikira sebagai keturunan dia sendiri. Ya, pada zaman Rasulullah, para sahabat bernasab kepada kabilah dan nenek moyang mereka. Baginda tidak mendatangkan saksi. Nabi kata, kamu keturunan mana? Aku keturunan Bani Quraisy daripada Khuza'ah. Nabi tak tanya pasal apa. Memang orang kampung kata memang betul dia keturunan tu, cukup. Ya. Zaman sekarang ni dia kata, Habib ni keturunan Rasulullah ke? Bab sanad hadis. Apa cerita ni? Nak sabitkan nasab tak perlu. Tak ada dalam sejarah, dalam kitab fiqh yang mengatakan perlu kata sanad mesti sanad muhaddis. Siapa kata, tuan-tuan? Ya, dia bapa anak kepada bapa tu, ataupun datuk dia, cucu dia pun nak minta sanad hadis? Tak ada. Kenapa habaib saja nak minta sanad hadis? Tidak. Dalam kitab fiqh dia tak ada. Sebab apa? Kabilah dekat sana tu, ya, Hadramaut dekat sana tu mengiktiraf dia keturunan Bani Hashim, keturunan begini, ya, yang tidak boleh dibohong dan sudah didokumentasikan. Tuan-tuan, dokumentasi lengkap. Kat Malaysia pun lengkap, Indonesia lagi dah lengkap, tuan-tuan. Ya, tak boleh nak tipu. Nampak tu, ya. Itu juga pensabitan dari segi sudut kabilah ataupun orang ramai. Itu dikira. Tak boleh. Sesiapa yang menafikan, hukumnya siapa seolah-olah dia mengkazaf, dia kena hukum hudud, tuan-tuan. Ya. Baik. Ketiga, pensabitan penyusuan. Ya, telah dijelaskan bahawa hukum penyusuan adalah sama seperti hukum keturunan. Haram berkahwin, adik-beradik susuan tak boleh berkahwin, haram berkahwin. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka begitu jugalah nak sabitkan dia ni anak susuan kepada fulan bin fulan, fulanah binti fulan, ataupun bapa anak susuan kepada fulan bin fulan, ni adik-beradik susuan fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Nak sabit macam mana? Juga sama juga penyaksian. Ada orang saksi nampak aku ni dua orang saksi, dia ni Muslim, dia ni akil balik, dia ni waras dan dia ni adalah adil, menyaksikan betul. Aku sendiri menyaksikan bahawa dia ni memang menyusu dengan perempuan ni 5 kali kenyang. So anak susuan pun sama juga, ya, ikrar, maksudnya perempuan yang menyusukan dia sendiri mengaku, ya, perempuan tu mesti mengaku aku menyusukan dia 5 kali. Ya. Baik, ya, perakuan orang ramai, orang kampung sini mengatakan bahawa dia memang dia menyusukan. So sabit. So hakim dah dapat penyaksian macam ni, tahu confirm susuan, tak boleh nikah. So macam mana hakim nak siasat? Macam ni lah tadi. Sama ada ikrar dia sendiri, macam tu juga. Ya, tak payah DNA ni, tuan-tuan. Boleh, bukan salah pakai ni, boleh. Tapi nak sabitkan dari segi sudut pensabitan syarak, inilah cara ni. DNA tu sekunder, membantu saja. Sama juga kalau kita nak sabitkan jenayah, 4 orang saksi. Ya, kalau tak cukup 4 orang saksi, kurang 3, jadi takzir, bukan dikira hudud. Ya, katakan 2 orang saksi saja, dikira takzir, bukan hudud, ringan, tak berat dan sebagainya. Ya, ada hukum-hukum tertentu yang telah dinyatakan syarak. Gambar tak boleh, video tak boleh, pasal apa? Boleh boleh dibohong dan seumpamanya. Ya, baik. Walau bagaimanapun, saksi dalam penyusuan tidak disyaratkan lelaki, seperti mana penyaksian syarat bagi pensabitan nasab. Kalau nak sabitkan nasab seorang yang nasab zat itu mesti lelaki. Tapi penyusuan tak mestinya lelaki, perempuan sudah memadai. Ya. Baik, berdasarkan kenyataan ini, penyaksian yang diterima dalam mensabitkan penyusuan ialah 2 orang lelaki yang adil. Ya. Seorang lelaki serta 2 orang perempuan yang adil, 4 orang perempuan yang adil lah. Sama ada lah 3 lah, 2 orang lelaki yang adil, ya, ataupun seorang lelaki dan 2 orang perempuan yang adil, ataupun 4 orang perempuan yang adil, sudah memadai. Ya. Baik, hukum berkaitan dengan nasab. Hukum berkaitan dengan nasab, setelah memahami perbincangan sebelum ini,
Sayugya diketahui bahawa terdapat berbagai-bagai hukum kesan daripada sabitnya keturunan antara dua individu. Nampak tu. Bila dah disabitkan keturunan, apakah kesan hukumnya? Baik hukum halal dan haram dalam perkahwinan. Dah sabit ibu susuan, dah sabit ibu kandungan, so adik-beradik tak boleh dinikahi, haram ya. Hukum nafkah dan penyelarasan tanggungjawab yang berkaitan, nampak tu ya. Kalau sabit itu adalah mak bapak kandung kita, wajib kita tanggung. Kalau ada nenek kandung kita, wajib kita tanggung kalau dia fakir miskin. Kalau anak kita itu sabit anak kita, maka selagi mana belum akil balik, wajib bagi nafkah. Ya, kalau ada cucu kita, bapak dia dah meninggal, bapak dia anak kita lah kan, cucu kita wajib tanggung tuan-tuan. Ya, wali dan peringkatnya, batuk bapak, lepas tu siapa, adik-beradik, lepas tu siapa, pak saudara dan sebagainya. Ini pensabitan. Sebab tu penting nak tahu sabitnya keturunan itu sendiri tuan-tuan. Ya, zaman sekarang ni senanglah, ada surat beranak, ya, pengesahan pendaftaran, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau Bani Hashim Quraisy dia ada salinan dia, disahkan. Ya, tak ada siapa boleh bohong. Kat Malaysia ni banyak yang nak mengaku Bani Hashim, dapat di tag. Ya, kita tak tahu ini yang Habib palsu dan seumpamanya ya. Baik. Pembagian harta pusaka, kasdar dan penyusuan kedudukan waris, nampak tu keturunan lah. Kalau bukan keturunan tak dapat lah apa kan. Ya, kalau adik-beradik, bukan adik-beradik sabit, oh dia ni anak angkat, oh tak sah lah. Tapi kalau sabit adik-beradik keturunan, nak dapat dah bahagian. Ya, satu asabah dan seumpamanya. Ya, hukum sah dan batal wasiat, kalau tu sabit dia keturunan, ya, anak sendiri, maka tak boleh bagi wasiat. Tapi kalau ternyata dia anak angkat, boleh sah wasiatnya. Ya, paling banyak 1/3 tuan-tuan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebanyakan hukum sah dan batal dalam wasiat berdasarkan nasab dan pengetahuan, sama ada orang yang diwasiatkan itu waris ataupun bukan waris. Ya, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, muka surat 440. Kita sudah berada di penghujung. Sikit lagi nak habis. Ya. Tak lagi habis lagi, lebih 15 minit habis dah tu tuan-tuan ya. Baik, bab keturunan dah habis, kita masuk bab anak pungut. Ya. Laqit, anak pungut ni apa? Yang terbuang, kita jumpa kat surau, jumpa kat tepi semak dan sebagainya. Allah kesian, zalim sungguh zaman sekarang ni, tak tahulah ya Allah. Hai. Ya, muka surat 440, anak pungut. Ya, ada hukum-hukum dia. Baik, pengertian anak pungut. Dia anak angkat, anak pungut ni jumpa tepi jalan. Kesian. Ya, kesian budak ni kena buang mak bapak dia yang tidak bertanggungjawab. Ya, ini laki lah yang jahat ni. Dia sudah rosakkan perempuan tanggung seorang-seorang. Perempuan tak nak malu, dia takut segan, dia buang anak tu. Allahu akbar. Ya. Baik, pengertian anak pungut bermaksud kanak-kanak yang terbuang di jalanan atau seumpamanya dan tak ada siapa yang mengaku sebagai anaknya. Ini hukum laqit. Ya, bab berkaitan dengan anak pungut yang mana kita biasa jumpa tepi semak, beluka. Allah, ada yang mati. Allahu akbar. Ya Allah, selamatkanlah ya Allah, selamatkanlah ini tuan-tuan. Muhammad ni kesian tuan-tuan, kesian budak-budak ni. Ya, baik. Jadi disyariatkan, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, kalau kita nampak nyawa tu, wajib kita selamatkan dia. Nampak bayi tu, ambil tuan-tuan, selamatkan. Jangan tak tahulah, selamatkan. Nak jaga tak nak jaga, belakang cerita, bagi pejabat kesihatan ke kebajikan, selamatkan. Ini buat tahu tak boleh. Ya. Baik, hukum mengambil anak pungut. Sesiapa terjumpa kanak-kanak di jalanan yang tidak diketahui siapa penjaga, maka mengambil, menjaga, mendidik adalah fardu kifayah. Ya, kalau orang satu kampung buat tak tahu, berdosa tuan-tuan. Ya. Tapi kalau kita nampak, kita biarkan dan tahu itu bahaya, kita berdosa tuan-tuan. Kita membiarkan dalam bahaya. Jika dia tidak diendahkan oleh sesiapa pun dan masih terbiar di situ, maka semua penduduk yang mengetahui di negeri, daerah, kampung berkenaan berdosa. Yang tahu tu, yang buat tak tahu, tapi buat tak tahu, biarkanlah dia tapi berdosa. Jika seorang daripada penduduk mengambil, menjaga dan mendidik anak tersebut, kesemua penduduk selamat daripada dosa. Sekarang ni tuan-tuan, tak nak jaga tak apa, bagi kat badan kebajikan, biar dia ambil uruskan tuan-tuan. Ya, ramai anak-anak angkat tu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, bila kita dah ambil, kena ada persaksian. Ya,
sesiapa yang menjumpai kanak-kanak yang terbuang di satu tempat, ya, dan dia mengambilnya untuk dijaga dan dididik, maka dia wajib mempunyai saksi terhadap tindakan itu. So dia ambil, dia cari orang saksi. Saksi yang boleh saksi ini adalah anak angkat. Ya, supaya apa? Supaya tidak ada penipuan nasab pada masa akan datang. Tiba-tiba ada orang nak claim sebagai itu anak dia, ataupun dia nak claim itu anak kandung dia, ada penyaksian yang menyatakan bahawa dia itu bukan anak. Tapi zaman sekarang ni, kalau anak angkat ada dokumentasi, ya, tak boleh sewenang-wenang. Nak bin pun pejabat akan tengok surat nikah, betul ke dia nikah anak mak dia ni, di bin tu betul ke laki yang kahwin dengan mak dia tu ada tak, yang kahwin dengan mak ada surat nikah tak, macam tu, ya. Hal ini dilakukan demi memelihara taraf merdeka dan keturunan anak tersebut. Jika terdapat harta bersama-sama anak itu, dia wajib mendatangkan saksi terhadap harta tersebut, ya. Ada juga yang nak tanya soalan, ya. Baik. Apa hukum perkahwinan yang cukup rukun tapi pernikahan tanpa pengetahuan pemerintah? Haram, berdosa. Ya, sebab perintah kena daftar bawah pemerintah. Ya. Kedua, hukum mencium mulut anak angkat. Haram, berdosa. Ya, ditekankan tak boleh. Anak angkat, ya. Anak sendiri pun ulama kata tak boleh cium mulut. Kata Imam Al-Khatib Asy-Syarbini boleh cium kepala, boleh cium dahi, ataupun cium tangan atas sebab untuk kemesraan, bukan untuk apa. Mulut haram, berdosa, tak boleh. Okey. Moga mendapat jawapan. Okey, jadi dia nak keturunan di pasal apa? Sebab penyaksian dia ni anak angkat. Pasal apa? Nanti takut-takut anak tu ada tinggalkan harta, dia mengaku anak dia pula. Oh, anak tu diwarisi hartanya, tak boleh. Ya. Baik. Perlu dilakukan untuk mengelakkan tomahan yang menjamin hak harta kanak-kanak tu, supaya yang jumpa tu tak sewenang-wenang ambil harta dia. Ya, benda-benda ni tak boleh. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, walaupun orang yang menjaga itu adalah amanah, tidak dibenarkan sama sekali. Baik, syarat anak pungut boleh tinggal bersama-sama orang yang mengambilnya. Ya, sebagaimana dimaklumi, hukum mengambil anak terbuang adalah fardu kifayah kepada semua orang Islam apabila mereka menjumpainya tanpa sebarang syarat. Ya, jika seorang itu daripada penduduk mengambil anak itu dipelihara, maka memenuhi 4 syarat itu. Ya. Baik, anak yang terbuang dia boleh tinggal dengan bapa angkat dia dengan syarat. So bapa angkat mesti memenuhi keempat perkara ni. Pertama, mesti bapa angkat di Islam, yang pungut demi Islam. Pasal apa? Untuk menjamin keislaman anak tu. Kalau duduk dengan orang kafir, tak boleh. Macam contoh orang kampung kan, orang kampung. Oh, siapa nak jaga anak pungut ni? Saya acong. Tak boleh. Orang kampung tak boleh bagi. Hakim tak boleh bagi. Ya, kena bagi orang Islam. Kena cari juga, tak ada kat Korea, kena cari luar Korea. Ya, supaya apa? Supaya anak terbuang itu tidak dipelihara oleh orang kafir. Kedua, mestilah yang adil, bukanlah yang menjaga anak itu kaki maksiat. Pasal apa? Nanti dia pengaruh anak pungut tu. Dia mempengaruhi anak pungut itu sampai anak tu ikut macam dia juga, jadi ahli maksiat. Yang jaga anak pungut tu pastilah orang yang baik, mestilah orang yang saleh, yang boleh mendidik anak kepada orang yang baik. Ya. Kedua, ketiga, mesti cerdik dan matang, bukan orang yang bodoh-bodoh, bukan orang yang tak waras, tak siubat. Ya, bukan jenis orang yang tak cerdik, bijak jaga anak. Ya, dia jaga-jaga tapi dalam keadaan tak bagi dia mandikan dia, tak bagi sekolah. Ada, ya, anak dia tak hantar pergi sekolah, tak penting sekolah tu, itu bukan cerdik, itu bodoh nama dia. Ya, jadi anak tersebut dipelihara oleh orang yang kurang matang, seperti belum balik. Mestilah orang yang kadang-kadang budak umur 18 tahun kenalah tengok sesuai dengan umur dia, yang ada kerja dan sebagainya. Begitu juga bukan orang yang bodoh ataupun orang yang tak pandai aja jaga hartanya. Itu juga tidak dibenarkan, tidak yang dibenarkan oleh syarak itu sendiri. Ya, baik. Dan syarat keempat, mestilah bermukim. Ya. Jika orang mengambil itu, orang ingin bermusafir bersama-sama tempat, anak itu hendaklah diambil daripadanya. Maksudnya dia mesti orang situ juga. Kalau pergi musafir tak boleh, kena ambil letak sini juga. Ya, hal ini adalah kerana anak tersebut tidak selamat daripada perhambaan dan penipuan. Takut-takut kalau bagi orang bawa sini, bawa pergi keluar, ya, takut dia jadi buat benda lain pula. Tapi zaman sekarang macam mana? Zaman sekarang ada dokumentasi.
tanda tangan, dia bawa balik. Lepas tu sana polis boleh pantau ke, ataupun jabatan kebajikan boleh pantau, tak ada masalah. Ya, yang disebabkan mesti bermukim pasal apa? Biar orang kampung boleh tengok, hakim boleh tengok. Tapi kalau berada di luar, susah nak dipantau. Tapi zaman sekarang teknologi dah ada. Ya, boleh tanya polis, boleh pergi ziarah, boleh tengok untuk memastikan anak itu terpelihara. Ya, itu keempat-empat syarat ini menyatakan bahawa perlu dilihat dari segi sudut permasalahannya. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan nafkah anak pungut? Ya, nafkah anak pungut, ya, apabila seseorang itu mengambil anak pungut, ya, dia dibenarkan untuk memeliharanya. Ya, apabila sudah mempunyai ataupun mencukupi keempat-empat syarat berikut. Nampak tu? Ada soalan lagi ke? Tak ada soalan. Nampak ya? Baik. Okey, sama ada terdapat harta bersama-sama anak itu ataupun tidak. Ya, sama ada dah. Kalau dia jumpa anak tu tiba-tiba ada belian sekali dengan dia, itu harta anak tu. Boleh, tapi dia pemegang amanah. Dia tak boleh belanja sewenang-wenang ya. Dia boleh ambil untuk keperluan diri dia. Boleh. Upah dia menjaga anak tu, tapi lebih tak boleh. Jadi harta dia kesemuanya memang tidak dibenarkan sama sekali. Ya. Baik, jika terdapat harta bersama-samanya dan oleh sebab dia berada di sisinya dan tiada siapa yang mempertikaikannya, dia dianggap milik anak tersebut. So tak ada bukti dan tak ada siapa yang tuntut harta tu, maka anak tu jadi harta itu menjadi harta anak pungut tu. Justru hakim hendaklah memberi keizinan kepada penjaganya untuk membelanjakan harta tersebut bagi kepentingan dan keperluan anak. Ya, duit tu tak boleh digunakan sewenang-wenang. Ya, harta tu boleh digunakan untuk makan dan minum dia, sekolah dia, katilnya, buku dan sebagainya. Jika penjaga membelanjakan tanpa izin hakim, dia hendaklah menggantikan nilai dan mengembalikan kepadanya. Ya, kalau hakim kata kamu tak boleh ambil satu sen pun, kamu boleh belanja untuk keperluan dia saja. Sebab apa? Kamu dah ada gaji sendiri. Ya, tapi kalau dia mendapati dia miskin, hakim kata kamu boleh ambil untuk keperluan kamu. Ya, bukan untuk keperluan orang lain. Itu tak apa. Hal sama dengan harta simpanan, harta anak yatim yang dijaga oleh wali. Ya, jika wali membelanjakan simpanan tersebut tanpa izin hakim, tapi hakim ada keizinan ikut kebijaksanaan hakim. Ya, kalau hakim hanya kat tengok orang tu mampu untuk belanja dia sendiri, dia boleh kasih untuk belanja lebih untuk diri dia. Jangan pula untuk anak dan bini dia. Ya, tapi kalau tengok yang menjaga tu orang kaya, ya, hakim takkan izinkan kamu jangan ambil satu sen pun untuk kamu. Kamu ambil ngam-ngam untuk dia saja. Untuk keperluan, asalkan untuk dia, kamu tak boleh ambil. Tapi hakim tengok kebijaksanaan macam mana lah. Ya, maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kanak-kanak itu tidak berharta, nafkahnya hendaklah diambil daripada baitul mal melalui peruntukan dana kepentingan umum. Ya, ataupun zakat pun boleh juga, sebab kanak-kanak dia dikira sebagai fakir miskin. Hal ini adalah kerana harta baitul mal disimpan untuk kepentingan tersebut. Ya, inilah hukum yang disepakati oleh ulama Islam. Biasanya kalau ikut undang-undang sekarang ni, anak angkat siapa yang nak jaga ke undang-undang sivil, yang bapa angkat itulah tanggung sebab dia nak kan. Ya, tapi kalau ikut Islam, ya, kalau yang ambil itu dia berhak untuk dapat peruntukan untuk membelanjakan, untuk membesarkan anak pungut itu sampai dia akhir balik. Lepas akhir balik dia tak boleh tuntut lagi dah. So baitul mal kena bagi peruntukan tu. Ya, tapi kalau dia tak nak minta baitul mal, dia nak keluar duit sendiri, tak ada masalah, no problem. Ya, itu tidak menjadi masalah. So tapi tak silap kalau Majlis Agama Islam Baitul Mal ada tak peruntukan? Ada peruntukan untuk anak angkat. Siapa jaga anak angkat sampai dia akhir balik, memang ada peruntukan lah kalau tak silap saya. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harta baitul mal tidak perlu diganti. Ya, hakim tidak perlu meminta harta baitul mal yang dia telah dibelanjakan untuk harta nafkah. Nak ganti, memang hak dia, dalam Islam membenarkan. Ya. Baik, macam mana kalau nafkah, kalau baitul mal pun tak ada duit, tempat tu ramai sangat fakir miskin sampai baitul mal kosong. Jika harta baitul mal tidak mencukupi untuk menampung keperluan anak-anak pungut, disebabkan mereka ramai ataupun fakir miskin terlalu ramai, ya, hakim wajib meminjamkan kadar yang mencukupi untuk keperluan anak pungut tersebut daripada orang kaya. Ya, hutang ini dibuat atas nama negara hendaklah diganti dengan baitul mal. Maksudnya
hakim boleh arahkan, kamu orang kaya, tanggung budak ni. Ya, tapi nanti tanggungan tu bila Baitul Mal ada duit, dia akan bayar. Kalau kamu mati tak sempat bayar, akan dibayar pada waris-waris kamu secara faraid. Nampak tu ya. Itu zaman dulu. Zaman sekarang ni tak wujud lah zaman sekarang ni kan ya. Baik kalau tak ada siapa nak jaga, badan kebajikan ada, tapi biasa ada lah, ramai yang minta anak angkat, betul tak ya. Memberi perhatian kepada anak pungut berdasarkan hukum-hukum yang telah dinyatakan, dapatlah disimpulkan bahawa Allah meletakkan tanggungjawab menjaga anak, mendidik anak-anak pungut pada kedudukan yang penting dan utama. Ya, maksudnya kedudukan Allah jaga sampai tak ada siapa yang nak jaga, berdosa satu kampung. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hal anak pungut ini, anak pungut tidak harus disamakan dengan anak sendiri. Ya. Pasal apa tak sama ya? Boleh nak jaga, tapi kalau bila dia sudah akil balik, kena jaga aurat anak angkat ya. Kalau bapa angkat, anak angkat tu perempuan. Kalau anak angkat boleh tak terima wasiat dari keluarga angkatnya Ustaz, sedangkan keluarga itu tiada waris. Ya, wasiat boleh, tak ada masalah. 1/3 je lah daripada harta, itu paling banyak kalau wasiat untuk anak dia. Ada soalan ya, masuk anak angkat boleh terima wasiat. Kalau abah mati, 1/3 harta abah untuk anak angkat abah, boleh, tak ada masalah, no problem ya. Dan tak boleh dia kata wasiat seluruh harta pada anak angkat, tak boleh. Kalau nak bagi seluruh harta, konsep hibah ketika hidup, dia bagi terus ketika hidup. Ya, tapi kalau harta tu nak jadi serta merta ya, wasiat 1/3 saja, tak boleh dah 1/3 ya. Yang lagi 2/3 pada mana-mana lah yang dibenarkan ya. Baik tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Anak pungut tak sama, tak boleh kita nak kata bagi dia sama-sama untuk harta faraid ya. Boleh nak selesaikan masalah. Kadang-kadang kita sayang anak angkat lebih daripada anak sendiri. Anak sendiri pun tak jaga kita, anak angkat macam mana nak selesaikan ya. Siang-siang bagi hibah, bagi hibah kat dia, ataupun buat wasiat, tinggalkan wasiat, senang lawyer ya. 1/3 daripada anak aku, harta aku ini aku bagi kepada anak angkat lah. Itu tak ada masalah, no problem at all ya. Ataupun dia tak nak bagi langsung kepada waris dia ya. Ya, dia kata sekarang ni ketika abah masih hidup, seluruh harta abah bagi pada kamu semua. Boleh tak? Boleh. Hibah tu selagi mana hidup, hukum faraid tidak tertakluk. Hukum faraid tidak termeterai tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan anak pungut tak boleh dibinkan. Haram. Itu jelas tak boleh dibinkan. Zaman sekarang masih lagi ada orang Melayu ramai yang masih binkan. Tak boleh, haram, berdosa. Saya tak letak bin, saya letak nama saya je. Sama juga. Orang ingat bin. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia kata letak nama dia Siti Aminah Iqbal. Dia cakap anak dia nama siapa? Siti Aminah Iqbal. Dia buat penipuan. Sebenarnya Iqbal tu niat pada dia. Nampak tak? Dia membohongi orang ramai dan sebagainya. Jangan. Anak angkat tidak boleh dibinkan. Nabi pernah membinkan Zaid bin Harisah, Zaid bin Muhammad, maka turun ayat Al-Quran menegur Nabi SAW. Ud'uhum li'abahim wa aqsatu indallah. So, panggillah dengan nama bapa mereka. Ya, nama-nama mereka, bapa mereka itu lebih adil. Jangan kita nisbahkan, tukar pada mak bapak dan sebagainya. Itu tak boleh, tidak dibenarkan sama sekali. Itu asasnya tuan-tuan, anak pungut yang telah dibincangkan secara ringkas. Habis dah buku tuan-tuan, habis ya. Baik, sebagai penutup ya, yang terakhir ini saya seperti mana saya janjikan, saya ijazahkan ijazah umum kepada tuan-tuan yang tengok ataupun yang pernah mengikuti kelas saya walaupun satu episod, maka saya ijazahkan ijazah umum, ijazah sanad mazhab Syafi'i yang saya riwayatkan daripada guru-guru saya ya, antaranya Syekh Abdullah Al-Ubaid, Syekh Habib Said Muhsin bin Umar Al-Attas. Ramai lagi lah yang sanad-sanadnya, yang sampai sanadnya kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, sampai terus kepada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ya, jalan sebagainya. Saya ijazahkan kepada anda semua dengan ijazah umum, insya-Allah. Kata aku terima, insya-Allah. Itu janji saya. So dapat ijazah sanad mazhab Syafi'i daripada saya ya tuan-tuan, dan tuan-tuan pun kalau nanti kalau ajar anak-anak ke, boleh ijazahkan sanad mazhab Syafi'i kepada anak-anak tuan-tuan, anak murid dan seumpamanya ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah mencukupi 30 episod Fiqh Munakahat
ya, habis sudah. InsyaAllah ada rezeki nanti kita sambung bab lain lah pada sesi yang akan datang. Tak tahu bila macam mana, sebab ada minta untuk saya sambung pada bab kelima, tapi saya ada perancangan lain, ya. Jadi saya tak boleh nak teruskan. Mungkin insya-Allah akan datang, akan perbincangan balik dengan pejabat mufti Negeri Sembilan. Kita akan buat secara khususnya. Jadi insya-Allah setakat ni tak dapat saya nak sambung lagi lah bab kelima tu kan. Jadi insya-Allah ada rezeki nanti. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Jabatan Mufti Negeri Sembilan atas memberi peluang kepada saya sebanyak 30 episod. Alhamdulillah kita berjaya mengkhatamkan bab keempat, fiqhan haji ini, iaitu bab munakahat. Dan terima kasih kepada tuan-tuan yang setia, ya, bersama dengan saya daripada awal hingga akhir, ataupun yang ikut sekejap pun tak apa. Alhamdulillah, terima kasih atas meraihkan je. Terima kasih pada mereka yang banyak tanya soalan, yang ambil kesempatan dan sebagainya, kesempatan yang baik. Saya ucap ribuan terima kasih. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu di lain masa. Saya mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan. Yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya, jadi setakat itu saja. Saya mohon maaf. Terima kasih banyak-banyak. Ya, insya-Allah bertemu lagi. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dengan suratul As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.